I said, kenapa kalau pergi hospital? Nurse dah tanya soalan. Lepas tu bila masuk kan, doktor tu tanya balik, sakit apa Sakit hati tau, dia kata. Baik, selamat kembali ke Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Baik, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan podcast Borak Kerjaya bersama saya Wasiril Aswad. Dan seperti biasa, kita bawakan kepada anda bukan yang biasa-biasa lah kat sini, demi pendedahan untuk ibu bapa di luar sana nak tahu apa direction anak-anak anda bila dah besar nanti. Viable ke nak jadi influencer, YouTuber dan sebagainya? Kat mana anda nak tahu? Jawapan yang nak dapat kat mana? Di sini, di Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Baik, sebelum saya perkenalkan kepada anda siapa panel kita pada hari ini, YEG Academy itu apa? Kita ni mengangkat pendidikan ke level lain. Sebab sekarang ni dah dekat 72% pelajar SPM dah tak nak lagi dah sambung pelajaran. Ini masalah ni sebenarnya. Jadi oleh kerana itu, YEG Academy menyediakan satu konsep baru iaitu work-based learning. Anda belajar di kelas beberapa bulan saja, and then 18 month anda terus dalam industri, kerja dapat, salary dapat. Ni bukan orang kata token tau, ni dapat salary, pengalaman dapat, dan macam-macam lagi lah anda dapat dengan konsep baru work-based learning yang dibawakan oleh YEG Academy. Nak tahu lebih lanjut boleh layari www.yegmy.com. Back to Borak Kerjaya. Saya nak perkenalkan kepada anda panel kita ni tak asing lagi, khususnya di TikTok, seorang profesional, seorang yang sangat relevan khususnya dalam bidang perubatan. Kalau anda time-time COVID tu tak tahu nak buat apa, tengok phone anda, kenal lah siapa. Saya pun hari ni jumpa, saya pernah tengok during COVID. Jadi saya bawakan kepada anda Dr. Mala bersama kita. How are you, Doctor? Fine. How are you all today? Very good and very excited. Sebab hari ni kita dapat jumpa, kita dapat tanya. Bukan kita tengok konten kat TikTok aja, kita boleh tanya whatever we want to ask. Okay. So thank you. Jangan tanya soalan exam, saya tak study Tak apa. Dia bukan exam lah. Yang pasti ramai penonton-penonton di luar sana sebenarnya nak mengenali lebih lanjut. Ada yang sekarang ni di media sosial, di TikTok dah almost 500,000, and then berada di, kalau in terms of view content, masa COVID dulu is multi-million punya view. Sekarang ni pun average boleh dapat jugalah 4 juta view tu, macam boleh dapat lah. Dia bukan biasa-biasa lah. But itu sedikit sebanyak tentang Dr. Mala. But ramai yang tahu Dr. Mala sebagai seorang influencer, ataupun influencer yang memberikan tips-tips perbuatan. But siapakah Dr. Mala sebenarnya? Nama saya Dr. Mala Santi Santera Segapan. Sebenarnya satu daripada 27 orang saja boleh sebut nama ayah saya dengan tepat. Tapi don't worry, statistik tu saya bantai je. Okay, so this is social media. Orang boleh bantai je some statistik, and you don't even have verified citation daripada mana benda tu datang sebenarnya. Saya sebenarnya doktor perubatan yang berdaftar dan bertauliah. Anak kelahiran Kuantan, Pahang. I'm also, kita panggil HRDF Certified Trainer. Maksudnya saya pergi ke agensi kerajaan ataupun syarikat swasta dan memberikan latihan tentang topik-topik kesihatan ataupun ceramah kesihatan dan sebagainya. That's all about me. Orang suka panggil saya sebagai influencer, tapi saya tak mengaku. Tak mengaku. Saya adalah aktivis kesihatan yang menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan ilmu dan maklumat yang betul. Dan saya juga menggunakan platform lain seperti media perdana, podcast sebegini, ataupun media bertulis macam newspaper minta saya artikel, I can still offer. So you write article? I do write article. Saya juga berada di Facebook. I write a lot to the reading and writing community. Kalau perlukan secara bertulis, saya boleh buat secara bertulis. Kalau dijemput untuk program fizikal, saya boleh buat program fizikal. Menyanyi pun saya suka sebenarnya, tapi tak ada orang nak jemput. Oh ya? Betul. Jangan disebutkan sini lepas Dr. Mala. Free tak? But I'm very surprised you just describe actually the actual function of seorang influencer, because behind it is activist. I mean, tak dibayar pun, you memang nak mendedahkan lebih ramai. So itu sebenarnya makna influencer yang sekarang ni dah disalah maksud, yang dah dikotori dengan macam-macam demi nak view, demi nak popular. Dia it's not the same influencer anymore. Sekarang ni indicator influencer, do you agree? You banyak follower, you already an influencer. Walaupun tak ada benda pun you nak influence orang.
No, that's wrong. Hanya kerana seseorang itu nombor follower dia tinggi, bagi saya sebagai seorang individu yang follow orang lain, bagi saya tidak menjadikan orang itu influencer. Because what is influencer? It means pempengaruh. So you nak orang follow ataupun mengikuti apa yang anda ajar. So it doesn't ada followers 100,000, 200,000, 500,000. It's just a number. Dia boleh turun anytime, dia boleh naik anytime. You boleh hilang you punya account any minute. True. And there are countries yang ban certain social media platforms. There are countries yang sampai sekarang berbincang in their parliament and congress house nak ban ni, nak ban tu, nak limit ni, nak limit tu. So social media is just a saluran, a channel. Ilmu tu yang penting sebenarnya. And you have ilmu, you can gunakan apa-apa platform untuk kamu. Kalau agama kita kata berdakwah. Alright, you boleh berdakwah di masjid, you boleh berdakwah di anywhere, tepi jalan, pasar malam. You can berdakwah anywhere, but you need the ilmu. Sama juga influencer ni, ilmu kita yang kita nak kongsi. Kalau you ada ilmu tu, gunalah mana-mana saluran pun tak ada masalah. Tapi kata, saya influencer sebab saya ada 100,000 follower di platform TikTok contohnya. Jadi saya boleh kaya sebab ada 100,000, but tomorrow boleh ada seorang lagi yang dapat the same amount, and where is your value? But even so, cakap macam ni, this is a perception of our young generation. They see this as a career. It's no more a hobby ke, saja nak share ke. It's a career already. Influencer tu is a job. It's a career. It's not a job. It's a career. It's a career. So what do you think about that? I cannot agree lah, because okay, I saw a podcast recently, and then the person said not everybody can be successful. Okay, and orang tu maksudkan dengan berkata successful tu, I think in terms of monetary. Okay. Tapi saya nak tanyalah, apa maksud kejayaan? What is success? For a mother, my success is when my children, semua orang yang dihormati, orang yang berjaya, orang yang berilmu. That is my mother, who is a housewife, who lived in an estate, who went to school until primary only, married to a construction site worker. Mak saya wujudkan 4 graduan, 4 professionals, all ladies. My mom is successful. But my mother is a housewife. Dia tak pernah bekerja. She never earned millions. But she is successful. Dia kata anak mak dah jadi lecturer, dah jadi midwife staff nurse, dah jadi doktor, dah jadi IT personnel. So, anak mak semua berjaya. Mak dah berjaya dah. My life is complete. For her, she is successful. So what is success? I met another person the other day. Bagi dia berjaya sebab semua anak dia ada ilmu agama. Dah hantar anak sekolah agama apa exactly. semua. So dia rasa cukup. Setengah orang berjaya dia adalah bila dia boleh bantu ramai orang. Some people berjaya means financial freedom. Saya tak payah bekerja pun saya ada passive income. Every day I bangun pergi gym, pergi swimming, pergi coffee shop, and I relax and I just watch how's the stock market and what not, and I'm itu financially itu kejayaan bagi dia. So what is success? You nak fame, you nak glamour, is that success? It's a fair question. What is success? Success is very subjective. Lain orang, lain dia punya direction, lain dia punya success. But the conflict yang berlaku adalah, it's not mak yang macam nak cater anak to be very well educated ke apa ke. Nowadays, the demand from the young one, mak, I want to be this. Because as you can see, success ni, it may differ lah bila kita dah ini. But bila orang muda, dia tak tahu lagi apa sukses. Tapi yang dia tahu, bila seseorang tu dapat attention yang banyak, dapat komen yang banyak, this is what I want. I want all this. Dan boleh dapat melalui dalam kerjaya. So it's the other way around, anak yang nak. So you as a mother, or you as a parent, or you have a parent, macam mana nak handle children macam ni? Very good question actually. Macam ni saya ingat waktu kita sekolah rendah dulu, kita orang sekolah rendah lah zaman-zaman kita, masuk darjah 1 tu, the first yang kita kena tulis cita-cita. I remember. Darjah 3 cita-cita balik. Sebelum habis sekolah darjah 4 tu, sebelum nak masuk darjah 4 tu dah tahu dah, masuk sekolah ni mesti cikgu suruh tulis cita-cita. Dah prepare dah. Masuk form 1 cita-cita balik. Lepas tu ada seminar kerjaya yang ditutup lampu, menangis-nangis, motivasi. Oh my god, I cannot forget all that.
And I remember sekolah menengah especially sebab I studied in sekolah berasrama penuh. So we always have seminar kejaya, motivasi kejaya, you know, orang school akan panggil orang-orang yang professionals to come and tell us and whatnot. But nowadays dia macam satu trend tau. Dia macam satu budaya ataupun satu culture yang mana mak ayah kata saya tak nak instill cita-cita dalam minda anak saya. Jadilah apa-apa pun asalkan kau berjaya. Anak jadi apa, freedom kind of thing. It's a freedom kononnya. So I'm sorry kalau saya hurt any parents out there, tapi bila saya pergi ke program sekolah, budak form 2, budak form 4, adik cita-cita apa? Saya nak berjaya. Adik cita-cita apa? Mak saya kata kalau saya berjaya pun okey je. Berjaya tu apa, dik? Kau nak berjaya jadi apa, dik? Aku tak faham. So I think it starts from home. Macam saya, I pernah bercerita few times. Saya masih marah. Bercerita. Jangan cerita-cerita. Saya isteri tunggal. Okay, saya pernah bercerita before this. Saya masih marah dan berdendam dengan mak saya. Sebab she's the reason why I became a doctor. And you dendam why? Yeah, because I'm so angry with her. Because mak saya daripada saya kecil, dia usap saya tau. Dia usap jadi doktor. Because adik dia doktor. Adik kandung mak saya doktor. So dia instill. Dia tak paksa tau. Dia macam bila dia suap tu dia kata nanti jadi doktor. Bila dia usap tu dia pakai baju. Every time dia instill benda tu dalam kepala kita. Sampai kita sendiri imagine diri kita as a doctor. So cita-cita tu dah ada sejak kecil. Macam kakak sulung saya, she's a lecturer now. So dari kecil mak memang dah besarkan dia dengan berkata, you jadi cikgu, tapi mak nak you jadi cikgu dekat universiti. Wow. Your mom is very special because dia bukan semua doktor. Sebab you tak jadi, you boleh jadi doktor. But it's very specific. Yes. Dia punya plan. Yes. Because macam kakak saya tu dari kecil tu dah nampak she's a language person. So dah groom dia macam tu. So dari kecil tu dah usap kan. So dia punya direction pun memang kita macam jadi macam tu dia usap. Jadinya kita dah instill benda tu dah ada dalam kepala kita tau. So kita sendiri sebagai anak ni, sebab benda tu daripada kecil orang dah kata, orang dah masuk dalam kepala kita, dia jadi macam satu push untuk kita kejar benda tu. And I always tell my mother, you know, it's all because of you, because you put it in my subconscious mind before I even tahu tentang dunia. And that time dia kata, you know, you jadi doktor, sekali you habis belajar, habis exam, terus habis boleh kerja dah. Kalau you jadi lawyer, you kena baca buku tu your whole life. I pun percayalah cakap dia. Tipu doktor kena belajar sepanjang hayat. So anyway, it was my mother. And you know what my mother did? Now I have a daughter. So my mom jaga my daughter ni sejak usap juga. Iya, dah usap dah. Dia dah start dah. I kononnya nak jadi the modern parents tau. You can become whatever you want, you know, as long as you berjaya, mommy will support you. Anak I marah, no, I want to become a cardiologist. My mom went one step ahead. I doktor je. Dia specialist. Dia dah specialist dah. Aku macam, please lah stop at this generation. So like, no, every generation my family mesti ada doktor. But that should be good, right? Sebab dia instill something yang orang kata future proof, something yang secure, something yang high income, yang is very good. Because what do you think? Why is it a dendam ke apa ke? Like it's a mother-daughter thing. I mean, I always tell her, I wanted to become a singer, I wanted to become a kindergarten teacher, I wanted to become whatever. Like it's a fun thing. Because bila saya habis form 5, I didn't get any beasiswa untuk buat medicine. All I got was for accountancy. And I got very good scholarship for accountancy and engineering. And anybody would have grabbed that. But for me, because you dah instill doktor tu dalam my mind for as long as I lived, I cannot. You nak pergi situ juga? Yes. In fact, I dah pergi USM. I dah masuk, dah check in, dah masuk dia punya dormitory system. I dah duduk situ 2 minggu dah. Okay, what happened? Per accountant. I balik. I don't want. Walaupun scholarship and what not? You dapat public university. I was in USM. So, you know, it's all, I tak ingat. It's all paid lah. It's nothing. But I came back. I told my parents, no, I don't want to become an accountant. I want to become a doctor. Because saya tak boleh tengok diri saya sebagai accountant because you guys have told me that I'll become a doctor. I want to become a doctor. I want to learn what human body is. It wasn't about the money because everybody told me, kau belajar jadi doktor 5-6 tahun, kau balik nanti gaji kau 3-4 ribu juga. Baik kau belajar macam accountant ni cepat and then gaji kau, that time they told me accountant earn 8 to 15,000. I don't know how true. So lagi cepat kau punya career. But I said it's not about the money. I want to become a doctor. So I came back and I went into medicine in private.
And here I am today sitting down. So saya rasa ibu bapa, you have to have this conversation dengan anak-anak anda. Ibu bapa, kamu kena bercakap dengan anak-anak anda tentang kerjaya, pekerjaan. It's not about mak nak kau berjaya, mak nak kau. No, dia kena spesifik. Waktu sekolah rendah cakap, masuk darjah 3 cakap, masuk darjah 6 cakap, masuk form 1, you kena constantly ada this kind of discussion. Tapi jangan sampai paksa. Contohnya jadi bila dia masuk form 5, dia tak nak jadi doktor, dia nak jadi interior designer, dia nak jadi arkitek. Dan support lah kalau dia ada bakat dan kelulusan di bidang yang bersesuaian, support lah. So you're saying kalau dia ke arah kerjaya yang kerjaya lah, bukanlah macam influencer dijadikan kerjaya. Maksudnya memang contoh, dia memang dipush untuk jadi doktor, tapi dia tak minat, lalu dia jadi accountant for example. That's okay. Itu yang patut disupport. Exactly. Instead of apa yang dia nak, semua support. Tak boleh, that's wrong. You see, give them a goal. Orang putih katakan, you aim for mountain top, you will hit the hilltop. At least something. Bila you don't know where to shoot, you don't know what to become. Itu yang dia jadi caca merba tu. Okay, macam dulu you kata you ada nak jadi penyanyi, dancer, what not. Just imagine lah, like how generation sekarang nak jadi influencer, nak jadi YouTuber, diorang rasa diorang tahu apa dia nak lah. Just kalau you boleh patah balik masa kan, kalau you pursue that line, you rasa apa jadi? I mean, do you really know what you want that time? Okay, you see, if you ask, if I became a singer, saya probably become a beggar at the roadside now because I have the worst voice. Kalau I nyanyi dengan tune lari, dengan lirik 10 kali I dengar lagu tu pun lirik masih lari, and I'll scold the penyanyi asal sebab I rasa patutnya letak perkataan ni kat sini, bukan tu. I love singing but I'm a horrible singer. Okay, and just because you like, dia macam ni tau. Dia kena ada dua benda. Satu, kamu kena ada minat. Satu, kamu kena ada bakat. Minat, tapi kau tak ada bakat. Tuhan tak bagi kau bakat tu. Tak boleh. Macam akak minat menyanyi tapi Tuhan tak bagi bakat menyanyi. Tuhan bagi bakat bercakap. So, bila orang suruh saya jadi accountant, saya bayangkan sepanjang hari saya kena kerja tengok kertas, tak boleh bercakap, tekan kalkulator. I cannot. Same goes to bila saya tolak chemical engineering. So, saya tanya, what is chemical engineer sebenarnya? They said duduk kat makmal, buat benda tu lah, benda ni lah, kena fokus, 12 jam tengok reaksi jadi ke tak. And I ask, boleh bercakap tak? Tak boleh bercakap. I didn't want. That is why my option was lawyer or doctor. Because I love talking to human. I see. So you make a living as talking, so this one complement you punya own talent. Exactly. So dia kena ada. Ya, saya faham you all minat ambil gambar lah, minat makeup lah, minat lah, ya minat. Tapi minat tu kena dilengkapi dengan bakat, minat tu kena dilengkapi dengan kelulusan. I think this is a confusion daripada parent. Because selalu dia sekadar minat je, you dah push. Tak But boleh. What you mentioning, sebenarnya dia kena ada bakat juga, yang parent yang nampak. Kita, of course, kita rasa nak nyanyi, kita rasa suara sedap. Tapi you dah compare dengan penyanyi yang profesional, you ke laut. Okay, let's backtrack a bit. Let's share about your education. Sebab kita memang kat sini kita mengangkat education because at the end of the day, dia mengembangkan minda, dia mengembangkan masyarakat, dia akan mewujudkan negara yang bagus. Dia depend pada orang di dalamnya. So, now you sebagai influencer, but how about your education? We know you are a doctor lah, tapi boleh go through balik tak? So, saya buat medical degree di Crimea State Medical University, negara Ukraine yang sekarang tak wujud dah jatuh ke tangan Russia. They're still in war. So, I did my basic medical degree there. And then, I know a lot of doctors akan pergi into clinical specialization, jadi specialist cardio neuro. Again, I'm a weird person. Saya sambung master dalam MBA in healthcare management. So, kalau you tengok, I believe I'm a different person before my MBA and after my MBA. Because during my MBA, it's a physical class. 2 tahun, part-time, every Saturday, Sunday kena pergi kelas. So imagine, work at private, Monday to Friday kerja. Sometimes Saturday tu I habis kerja malam, pagi tu terus pergi kerja, pergi kelas, tak tidur. And that time I was married, I dah ada anak seorang. And my last semester in MBA, I was pregnant with my son. And I graduated as best student with gold medal while being pregnant 7 months.
Are you a robot or what? And Apa ni? You mother, you study, you kerja, like how you do all this? And bear in mind, my MBA colleagues, we only had a handful yang daripada medical. We had my MBA colleagues daripada banking, daripada techno, daripada manufacturing, daripada entrepreneurship. And still, I'm grateful to get my gold medal. And I believe saya adalah orang yang berbeza sebelum MBA dan selepas MBA, because di MBA saya jumpa dengan orang yang bukan perubatan. Okay, so I met bankers, I met HR managers, so bila diorang bagi feedback tentang medical world, tentang hospital, tentang healthcare, the simplest question they ask me, it changed me. I remember one of my colleagues, his name is Andy. Hi Andy. He told me, he said, kenapa kalau pergi hospital, nurse dah tanya soalan. Yeah. Lepas tu bila masuk kan, doktor tu tanya balik, sakit apa ya? Sakit hati tau, dia kata. That's a valid question. Yeah, and then I told him, because in medical school, kita memang, walaupun dah ditulis, it's our responsibility untuk kita panggil recollect the history. Kita tak boleh depend on somebody else's punya penulisan. We have to verify. So kita kena tanya balik. And then he told me, he said, that's okay, but at least acknowledge lah, it's there. I can see it's right in front of your computer or your paper. Acknowledge lah. I was like, yes, it's valid. It makes sense. It makes sense, you know. It's okay. So, daripada tanya sakit apa, saya ubah menjadi doktor yang bertanya, demam dah 4 hari ya, sesemua juga ya, sekarang macam mana? And then, baru dia open up. Yeah, the blending is better. So, saya faham orang awam, saya faham netizens dan manusia jauh lebih baik after my MBA, after I know what is strategic thinking, what is SWOT analysis, what is people skill and all. Exactly, what is people skill, what is marketing, what is I'm not talking about marketing about selling, you know. See, health education is actually healthcare marketing. So marketing is about memory, marketing is about brand display. All this I learned from my marketing lecturer. So it changed how I see the world and how I connect to my patients and to people who asking me question. So education is not, lepas jadi, I know people ask me, so after you took your MBA, did you become CEO anywhere? I said, no, that's not what I mean. It's the ilmu. Dan yang you boleh pakai on your everyday life, yang boleh menjadi lebih efficient and effective. I would like to be a patient bila dengar macam ni, like doktor yang really cares about you. And siapa yang tak suka kalau kita dapat a responsible doktor. Just let you talk. Yeah. Because some people dia bukan sakit sangat, dia sakit hati tau. Dia nak sakit hati ni paling susah nak rawat tau. So they want to talk, so you let them talk, you address. Kan kita belajar kan all this. So it's bad because in med school it's different. Yeah. Whatever you are telling, it is data for me to come up with diagnosis. But with soft skill, of course lah banyak lagi other education kan. So I always believe that MBA changed who I am, how I look into the world. But after that, I also continued. I just recently finished my professional diploma in aesthetic medicine, first part. I have to do my second and third part. So sebenarnya ilmu pembelajaran ni is a continuous thing. I like to learn and I like to tambah ilmu, and I actually took a break because my son is very attached to me. So I told my husband, my husband told me, no, you jangan sambung belajar dulu, sabar jaga anak dulu. So sampai this year dia masuk darjah 1. So sambil anak-anak saya belajar tu, saya pun nak sambung lagi belajar. So ilmu bukan setakat ni sahaja. It continues. Dan ilmu tu dia bukannya I bayar say 20,000 for the yuran, I earn balik this much. It's not that. It is dalam jiwa you have a strong foundation that you bring value to yourself, and then your value will be felt by everyone. So that is my education background. Yeah, because of the value that you shared through everyone. That's why kita nak bawakan value through this podcast. Kita nak highlight orang-orang yang high value. Influencer boleh kata lah, that terms already orang kata dah toxic tau bila sebut influencer. Jadi kita nak bawa ke orang-orang yang mendapat perhatian, atau content creator, ataupun yang sharer ataupun giver ini. Dan kita nak highlight dia. And now saya boleh nampak how important education to you. And then the way you share pun something sangat-sangat memberi value kepada penonton-penonton. Kalau anda agree, anda tulis kat ruangan komen. Kalau anda ada belajar apa-apa daripada Dr. Mala, tulis di ruangan komen. Tapi anda jangan ke mana-mana, banyak lagi nak tanya. Setiap jawapan tadi dia menimbulkan persoalan lagi. Tapi anda jangan ke mana-mana. YG Borak Kerjaya akan kembali selepas ini.
Okey, Alhamdulillah kita dah pun bersiaran secara langsung di Malaysia hari ini dan sekarang ni adalah slot untuk wanita hari ini pula. Jadi kepada adik-adik di luar sana yang terfikir-fikir nak sambung belajar tapi risau, takutlah menganggur bila masuk belajar. Jadi jangan risau, di YEG kita ada program yang for the first time di sini di Malaysia, iaitu program Work Based Learning, di mana anda akan belajar bukan semata-mata dalam kelas tetapi anda akan belajar di dalam industri, di tempat kerja. Jadi semasa anda belajar di industri, anda akan dapat allowance. Okey, cepat-cepat hubungi kami di yegmy.com dan kita akan bagi khidmat nasihat percuma. Baik, selamat kembali, anda sedang menyaksikan podcast Borak Kerjaya yang dibawakan oleh YEG Academy. Baik, tadi dah panas dah kan, tapi hari ni lepas ni kita nak pergi lagi panas lagi dengan soalan-soalan yang lebih mendalam. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu anda tentang YEG Academy ni, work based learning ni. Kalau anda nak tahu, anda boleh pergi website kan. Tapi apa yang dia berikan kepada anda, dia bagi 5 kepada anda. Satu, dia memberikan pengalaman. Selalu orang habis belajar, pengalaman tak ada, gaji sikit. Ini anda dapat pekerjaan terus. Maksudnya sikit time dalam kelas, banyak time dalam industri. Anda dapat pendapatan, bukan dapat macam allowance, anda dapat gaji terus. Sambil belajar, sambil dapat gaji. Anda dapat kelayakan dan anda dapat kebanggaan daripada ibu bapa kerana dah tak happening lah, anak dah ada hala tuju. Ini yang diberikan daripada YEG Academy. Bidang banyak, ada aviation, ada nurses, ada perubatan, ada pengurusan haji dan umrah. Ada banyak lagi, anda kena check it out bagi parent-parent. Baik, kita nak terus kepada Dr. Mala. Kita nak ambil masa balik Dr. Mala. Sebelum tu saya nak backtrack balik. Okay. How come your Malay so good? Why Okay. Kawan Melayu Saya anak kelahiran Kuantan, Pahang. So Okay. saya selalu cakap orang Pantai Timur, orang Pahang, Kelantan, Terengganu memang fasih cakap bahasa Melayu. Tak kisahlah kita orang Melayu ke Cina ke India ke, kita orang memang fasih. Orang KL yang tak pandai cakap Melayu. Orang KL dia Melayu pun dia tak fasih cakap Melayu. Sorry lah orang KL Dia slang-slang dia. Kita orang kat Pantai Timur, kat sekolah, kat rumah, kat taman bila main bagai kan. Dalam satu taman tu ada dalam 5 hingga 8 keluarga India sahaja. So jiran-jiran sebelah semua Melayu. Jadi kita daripada kecil cakap Melayu. Saya dengan adik-beradik saya sampai sekarang cakap Melayu, bergaduh pun cakap Melayu. Oh ya. Kita orang kalau adik-beradik cakap Melayu, mak saya menangis sebab dia kata, kau nak gaduh-gaduhlah bahasa Tamil, baru jiran tak faham. Lah, bukan nangis pula gaduh. Sebab bahasa. Sebab kata kok ya nak gaduh pun gaduhlah bahasa Tamil. Ni korang gaduh sebiji-sebiji, jiran faham korang gaduh bahasa apa. Saya kalau pejam mata kan, memang bukan cakap dengan bahasa India lah, memang betul-betul pure lah. But this is very good. This is very good. Dia memang banyak lagi nak tanya lah. So kita nak get back balik kepada sebentar tadi yang dikatakan berkenaan influencer, pendapat ramai yang mana influencer ni dia berpendapatan tinggi. Itu atas pendapat tau, tanpa fakta, sebab apa yang digembar-gemburkan, apa yang ditunjukkan. Ada influencer tu dia dapat sales lead sampai 1,500. Dia jutawan paling muda. Jadi dia semestinya yang antara yang paling kaya dan bijaksana. So kita nak tanya is it true? Because you pun dalam platform media sosial dan so on. Betul ke influencer yang buat yang kan you kaya raya? No. Okay, this is very wrong perception. Saya sebelum saya berada di media sosial, sebelum tapak pertama sebagai influencer pun, saya dah pegang gaji 5 angka lebih daripada 5 tahun. Before pandemic. Okay, sebab saya doktor di swasta. No wonder. Okay, saya doktor di swasta and saya MO, saya bukan pakar. So kalau you all nak hype yang influencer gaji 10,000 sebulan, 100,000 sebulan, do you know siapa yang before pandemic, after pandemic boleh gross 5 angka, 6 angka sebulan with no sweat? Siapa? Doctors dekat private hospital, pakar dekat private hospital. Some specialties, diorang memang setiap bulan gaji 6 angka daripada umur 40 tahun sampai umur 60-65 tahun secure. Tiap-tiap bulan. Tak payah risau ekonomi lah, apalah. Secure there. Very rare lah benda yang boleh shake diorang. Pandemic pun adalah specialties yang kacau. Memang hospital senyap sikit at one point. Tapi yang bounce balik, hospital was the fastest. You all, I tahu, bila influencer beli kereta, letak ribbon, ambil gambar. You tahu tak siapa yang every year beli kereta without a sweat?
Cuba you all pergi hospital swasta tu, you masuk dalam parking yang doctors only tu, you tengok kereta-kereta yang bersusun tu. Kereta apa? Kereta mahal. Audi, Lambo, Ferrari. And I have a friend dia pakar. Datang kerja dengan, boleh sebut ke nama kereta? Nama kereta boleh lah. Okay, datang kerja dengan BMW X70. Lepas tu dia ada Wildfire lagi. Lepas tu dia ada Volkswagen lagi. I tanya, kenapa akak ada Volkswagen? Oh, ni akak pakai nak pergi pasar je. Sebab akak pasar tak nak Volkswagen, pasar dia Volkswagen tau. Sebab akak tak nak bawa BM pergi pasar. Lepas tu dia ada yang long distance punya driver, dia pakai kereta lain. Untuk family kereta lain. Faham tak? I mean, I know influencer it's a hype thing. But that doesn't mean that pekerjaan lain tidak memberikan gaji yang tinggi dan tidak memberikan the most important thing adik-adik. Kalau adik-adik nampak influencer banyak, bertinggi income, kaya, nampak mewah, beli kereta, beli rumah, sebab itu yang anda nampak. Bukan itu realiti. Ramai lagi kat luar yang dia ada benda yang sama tapi dia tak tunjuk. Kalau you all pergi government hospitals, you tengok dekat depan tu yang pengarah-pengarah tu, you ingat Myvi Axia kat situ. Semua kereta mewah yang harga 6 angka. And diorang, apakah kelebihan mereka berbanding dengan influencer is ketenangan, security. Sebab you tak payah risau market you jatuh, you tak payah risau account you kena ban, you tak payah risau platform tu kena ban dekat negara you, nothing. Sekali you dah menampak ilmu you dah cukup, you dah masuk dekat that level, is either higher or you stay there. You secure. Sebab tu lah pakcik-pakcik, makcik-makcik dekat government semua relax, just because they have a secure job. You sebagai influencer, okay lah, contohnya lah you beauty influencer kan, cantik, muka putih melepah, bibir pink bagai whatever lah. Then you jadi this year, you sign contract, you dapat cosmetic brand, fine. Next year ada seorang budak lagi comel, lagi cantik. Brand ni dah usia budak tu dah. Tahun ni habis kontrak, you pun insecure tau. So dia punya ketenangan tu tak ada lah. Ketenangan adalah kejayaan yang paling penting. Bila you tenang, your income secured, you tak risau orang buat you tak risau orang kacau you tak risau. Itu adalah kejayaan bila you boleh makan malam dengan family, semayang dengan family together, you ada masa, you boleh tidur dengan tenang tanpa takut. Besok pagi you bangun, kalau masih dipanjangkan umur, you bangun, you still have a job, you have a family, you have a good support system. That is kejayaan. Kalau every night you pergi tidur, you takut, you risau, you insecure sampailah ke tua, that is not kejayaan. Okay, Dr. Mala, I want to ask you, walaupun you seorang doktor yang very mementingkan education and so on, tapi kalau pergi mana-mana you dikenali sebagai this influencer punya persona lebih daripada like seorang doktor. But I want to ask you, kalau tiba-tiba besok your account of 500,000 follower has been suspended, what is it to you? Okay, I hope I would have saved the pictures. Saya sayang gambar-gambar kat sana. Banyak gambar dengan... Itu dia mikir. Banyak gambar dengan family, anak-anak semua. But it's okay. Then I probably open a new account ataupun I'll take a break. Rehat kejap macam... rehat kejap dan baru datang balik. Dan saya akan teruskan... pekerjaan saya dan diri saya sebagai seorang doktor, sebagai seorang trainer, sebagai seorang ibu dan juga isteri, and my life goes on. So it's not like one of the main, walaupun orang kenal you sebagai like sort of influencer what not, kalau tu tak ada pun, I mean it's not really a big deal for you. It's not really a big deal. I'll open a new one and I'll work from scratch if I need to. If I don't, then I don't. I mean, dia macam ni tau. Untuk saya, bagi saya, di media sosial ini is an accessory, sebagai satu tambahan, sebagai satu medium. It's not main. It's not main. Okay. Kalau contohnya lah, saya bagi contoh satu hypothetical situation. Yeah. Semua platform sudah tidak boleh ada video, sudah tidak boleh bercakap, hanya boleh ada medium bertulis. Okay. Then I will write. I can still write. I love writing. I can write in Malay and I can write in English. I cannot write in Tamil sadly, but I can speak in Tamil. No problem. Kalau tak ada media sosial langsung, okay, saya akan bekerja sebagai seorang doktor. Saya masih ada gaji yang secured.
saya masih ada keluarga dan suami yang bekerja dan memberikan nafkah dan pendapatan kepada keluarga kami. Saya akan masih cuba memberikan ilmu kesihatan, kesedaran kesihatan kepada pasien yang datang jumpa saya on one-to-one basis. Dan kalau ada medium yang lebih besar sama ada surat khabar ke apa ke, then I will use that. This is the reason kenapa kita panggil Dr. Mala. Sebenarnya nak tunjuk sort of example tau kepada orang, like how influencers supposed to be. Dia sebenarnya platform tu bukan untuk nak famous, bukan untuk nak menjana pendapatan. It's actually untuk menyebarkan awareness tentang something. And macam Actually, when you said suspended tu, saya cuma terfikir macam kalau heat stroke, macam mana saya nak sampaikan kepada people? Macam mana saya nak sampaikan now dengue outbreak, I want to say some kalau dah suspended. Kalau itu je yang saya fikir. Tapi that's why I said saya masih boleh guna medium bertulis, surat khabar atau media perdana, whatever medium tali. You know, those days, ancient days kan. As long as ilmu tu sampai. So that's your main goal. So you see the different tak? Macam level of susah nak cakap influencer, level of sharer. Kita bagi nama lain. So like your main goal, walaupun you famous, but it's actually to share. To educate. To educate. Educate, share and prevent diseases. Bila patient dah sampai dekat depan saya, actually I started membebel di media sosial. Okay. Bila saya sedar, bila patient dah datang depan saya, dan mereka mempunyai penyakit, saya diagnose, dan saya ada penyesalan dalam diri saya yang kita tak warning mereka. Langsung tak tahu. Because they don't know. It's not their fault that they don't know. Contohnya, saya ada patient yang saya pernah tulis tentang kisah ni di my Facebook. Patient yang daripada pukul 12 tengah malam, 1 pagi tu husband dia tu dah macam keras, macam tak bernafas. Okay, dan datang ke hospital pukul 3 pagi. Dan dia kata dia dah CPR. So bila saya tanya macam mana awak CPR, dia kata dia tiup dalam mulut patient tu. Of course that is not CPR. Tiup dalam mulut is not CPR. And I felt so sad. And patient tu I had to pronounce death pada hari itu, malam itu. And I'm so sad because as doktor, saya rasa kita tak bagi enough awareness kepada orang awam di luar sana. What is CPR? Macam mana nak buat CPR? Berapa cepat kamu kena datang? All kita buat bila dia dah datang ke hospital, baru kita marah, baru kita membebel. Padahal dia tak tahu. It's not their fault that they don't know. Kita yang kena educate mereka. So that's how I started. Because bila dia orang COVID, dia orang positif COVID, dia orang datang ke hospital, dan saya nampak dia orang sesak nafas, I feel so bad. I want them to prevent that. Don't be sick and don't come and see me. I don't want to see you in hospital. Be healthy and go to shopping mall. Don't come and see me. So itu adalah sebab kenapa saya mulakan journey saya di media sosial. And that's starting of my journey bila saya membebel and I tell them how to prevent. And itu adalah my main objective di media sosial. Saya nak setiap rakyat, setiap netizen faham dan kenal tubuh anda sendiri, so that you boleh take charge of your own health. You tak perlukan seorang doktor untuk membebel kat you. You tak perlukan seorang nurse untuk beri rawatan kat you. You faham tentang tubuh you dan you boleh empower your own health. I want to empower you to take charge of your own health. That's my own objective. So you as a background doctor, and then you have a personal experience yang people are not well informed. Exactly. And then you see dead people in front of your eyes. So I think that's a driving factor yang besar untuk you betul-betul kena spread awareness. Because kalau I nak fikir sekarang, siapa lagi yang macam dalam bidang doktor yang buat benda ni? I guess ada lah. Tapi ada. antara yang prominent is Dr. Mala. So how good would it be kalau dalam mana-mana daripada banking pun buat macam ni, sebelum anda muflis, dia dah bagi tahu siap-siap. So, kalau semua bidang buat macam ni, kita akan ada masyarakat yang very well informed. Betul tak? Kita nak ilmu tu. So that's why I suka cakap you nak jadi influencer ataupun you nak influence. What is the ilmu yang you nak share? Apa ilmu yang awak ada, yang awak rasa saya tak ada, saya tak boleh browse, saya tak boleh Google, dan awak rasa awak boleh bagi kat saya. Benda tu hanya boleh dapat kalau ilmu dekat dada awak tu kuat, awak ada pengalaman, awak bekerja dalam bidang tu, then yes, you boleh share dengan I. But if you Google, you tanya dekat ChatGPT, lepas tu you buat content, aku pun boleh buat. Okay, how about trends? Macam people just buat content, memang dia follow trend. Kalau ada yang macam trend macam tu, okay, kita buat macam tu. I mean, as we know, direction ni just nak dapat attention lah. But what about you as influencer yang trend?
Trend ni apa yang macam whatever trend lah, lagu baru tu orang pakai kan, ada yang tunjuk-tunjuk macam ni kan, like whatever the trend is lah kan, but it's engaging for sure. Okay, I mean it's not wrong to follow trend Okay. because it's entertaining. See, entertainment is also important for mental health. Entertainment is also important to live as a happy human being. So hiburan tu penting, tak salah nak menari sikit. I suka Ryan Bakery or Bakery, whatever his name is. I suka siapa seorang lagi tu yang pakai apa, Imran Bad or whatever they are. They're so cute, you know. I like. But itu ada value juga, entertaining value. Content macam tu saya enjoy, tak salah. Tetapi kalau sekali-sekala nak follow trend, maybe not wrong, but kalau anda berniat ataupun bagi anda kamu influencer, lepas tu kerja kamu follow trend je. Faham tak? You tak ada value tau, dik. You I mean, follow trend tu can be you dah buat 10, 11 content what. Not that you follow trend one can. For me, I tak boleh menari, I tak boleh tunjuk-tunjuk because my company punya social media policy, doctors have to remain professional in public space, which includes social media. And saya punya company punya social media tak ada TikTok punya social media policy. I see. Therefore, I have to govern myself. That's why I tak pernah menari and all that because and as a wife, I also don't want to do that. So I don't do that. But I'm not saying it's wrong. I'm saying contohnya sekarang ada trend yang apa, saya mak and then saya ayah, saya lelaki, saya perempuan. You want to do that, you do. But saya tak buat lah sebab saya tak ada masa. Tapi you want to do, it's not wrong. It's okay. Tapi trend yang menjatuhkan diri sendiri demi views. I wanted to say that trend yang sampah, trend yang bodoh, trend yang menjatuhkan maruah anda sebagai wanita, menjatuhkan maruah anda sebagai isteri. I'm more focus on female because perempuan, kita ni kena jaga diri kita untuk ayah kita, untuk suami kita dan untuk anak kita. Anak ni penting tau. Anak tu bila dia dah besar, bila dia tengok balik benda yang mak dia buat, it can affect their childhood memory and their mental health. Benda terakhir yang seorang ibu nak buat adalah bagi mental trauma kepada anak dia. So kita duduk dekat public space is very important. You jaga you punya perwatakan, pemakaian, pertuturan. Because you tak nak kawan-kawan kepada anak you berlawak dan mengejek mak dia kepada dia. It's very important. Malu tau. It's very important. Imagine anak lelaki you pergi sekolah, lepas tu kawan dia ejek tentang mak dia. Amboi, peha mak kau, amboi. Malu tau. Amboi, mak kau komen macam tu. Imagine the mental and memory of the son. So, it's not hanya tentang diri fame. sendiri. Yeah. It's not hanya tentang keglamoran. It's not hanya tentang kewangan ataupun duit. It is about what goes online stays online. It is about siapa diri anda 10 hingga 20 tahun akan datang. It is about konten yang netizen tengok, ayah you tengok, ayah mertua saya tengok, abang ipar saya tengok, my husband punya kawan tengok. So I am very very careful in all this because niat saya adalah untuk menjadi wanita yang dihormati, dipandang sebagai wanita yang berpendidikan dan berada di media sosial as influencer. Influence the right way. So influence bermaksud mempengaruhi dengan cara yang betul, yang bermoral, beretika dan diikuti. Okay, you talking bila you cakap ni, it seems like you memang coming from somebody yang have a principle. Yep. Jadi you have a strong principle, you ada macam you ada good education, you have great intellect. But then saya nak cakap, I want to ask you a really hard question because contohlah, I don't know whether I can ask, boleh tanya ni ke tak, tapi saya nak tanya juga. Okay. Ya, macam kalau orang betul-betul ke arah duit, ke arah like, ke arah banyak view and so on, apa yang menolak dia daripada buka OnlyFans account? Because everyone dah boleh buka dah. Apa-apa? Buka apa? OnlyFans? OnlyFans account. Apa OnlyFans account ni ada satu platform lucah yang kau boleh tunjukkan diri kau and people can subscribe for money. I mean, it's open, siapa-siapa boleh buat. And yeah, I mean, kalau direction just do it just like, it just, I don't know, just
What do you think? Is what principle we are touching here? What do you think? I mean, it's already available now. Kita orang selalu cakap macam ni tau, kat hospital bila kita orang kerja kan, doktor, nurse penat tau, penat. Nak kalau kita orang kerja double shift sometimes 2-3 hari kena kerja double shift, pergi gelap lagi, keluar, gelap balik. Penat tau kadang-kadang. You know what we always tell ourselves bila kita makan dekat pantry, kita kata, hanya demi sesuap rezeki yang halal. Kalau aku dah fikir tak halal, aku boleh buat apa-apa kerja je. But because you nak setiap sen yang you earn tu, you want it to be halal. So in terms of what halal, everything lah you jaga. Because halal is just not, you're a Muslim. Yeah, yes. It's about, contohlah you kerja sebagai seorang nurse. Okay. You gaji lebih kurang 4 figures lah, 45,000. Okay. You kena kerja 7 jam per shift, 6 days a week, 1 day off, you get public holidays and what not. But sambil bekerja tu, you tak payah peragakan diri you. You tak payah peragakan maruah you. You membantu orang, you membantu keluarga orang, you getting so much of good deeds. Okay, and your job satisfaction is good because you bantu orang, you nampak patient tu baik, sebelum balik pakcik tu kata terima kasih staff nurse, dia bagi buah tangan. Ni kadang-kadang kita orang kena marah juga. Kadang-kadang kita orang kena jerit dengan patient juga. But sometimes ada juga patient dia bagi peluk kuning sebelum balik, hantar rendang lepas sebulan, you know, we also get that. But in the process, saya tidak perlu perjudikan diri saya. Saya secured, saya ada SOCSO, saya ada EPF, saya ada gaji, saya ada insurance daripada majikan, saya ada I'm secured. If you don't mind me asking last question, where this mentality of principle coming from? Before you answer that, anda jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan tanya. So kita nak melahirkan influencer yang betul bertanggungjawab dan hebat. YEG Academy akan kembali selepas ini. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Sri Pentas dan kita telah pun bersiaran di Malaysia hari ini, dan insya-Allah kita berharap satu Malaysia telah pun digegarkan dengan satu revolusi pendidikan tinggi, iaitu work-based learning. Okay, for the first time kita di Malaysia ada work-based learning, iaitu belajar hanya 1 tahun dan seterusnya dia praktikal ataupun bekerja selama 18 bulan. Dan inilah revolusi yang kita cuba ketengahkan supaya anak-anak muda di luar sana yang takut menganggur apabila keluar daripada belajar. So tak perlu risau, hari ini dengan program Work-Based Learning YEG, insya-Allah anda belajar terus bekerja dengan hashtag belajar berasaskan industri. So, mari sama-sama tinggalkan data dan insya-Allah kita akan hubungi anda secepat mungkin. Baik, selamat kembali. Banyak kan golden nuggets yang dah dapatkan. Ini memang kita nak bagi pure gold kepada anda yang ilmu-ilmu yang betul-betul ada function dalam kehidupan for long term. Ini bukan sekejap-kejap punya. And also dibawakan oleh YEG Academy yang menyajikan. Anda kena ingat tau, kalau tengok podcast ingat YEG Academy ada 5 An. An tu apa? Dia memberikan anda pengalaman. Selalu orang belajar tak ada pengalaman. Sebab tu senang-senang je orang bagi gaji sikit ke apa ke, ambil lah daripada dalam lama belajar nak kena kerja kan. An yang kedua, pekerjaan. Maksudnya anda terus dapat pekerjaan. Anda terus masuk industri. Kalau anda attitude bagus, terus dia ambil kerja. Jadi ini benda-benda yang memang senang lah sebenarnya. It's a shortcut lah. Tak payah penat-penat nak cari pendapatan, gaji dah ada kan. Tak ada duit pun tak boleh nak buat apa-apa. Duit tu penting. Kelayakan maksudnya anda dapat sijil, diploma ataupun degree, meaning something to prove. Bukan kursus, you know. This is different. Ini pembelajaran. Dan yang paling penting sekali, sukses tu very subjective. Kita dapat kebanggaan ibu dan bapa kita. Itu je orang kita nak banggakan sebenarnya pun. Dan sekarang ni kita bangga Dr. Mala bersama dengan kita pada hari ini kongsikan giving goals. Kat sini dah rasa bersinar, rasa macam penuh dengan keemasan. Jadi kita nak touch sikit soalan yang kita tanyakan tadi. Dr. Mala seorang professionals and influencer yang positif. Kita kena letak extension yang positif. So like nak tanya lah Dr. Mala, like prinsipal Dr. Mala ni betul-betul datang daripada mana? Saya sebenarnya tak tahu prinsipal, mungkin sebab saya bekerja di hospital. Okay, so kita bekerja dekat hospital ni, kita tengok orang sakit setiap hari. Kita tengok yang kaya, miskin, boleh mati anytime. And we see that for everybody blood is red. It's the same. You kaya ke, you miskin ke, bila you sakit, tak kisah baju you, seluar you berapa mahal, kita potong.
So the value is in you, not in the money that you carry, bukan in the title that you carry, bukan dalam kemewahan dan kemegahan yang you carry. And I kerja dekat hospital, the minute kita pronounce death, the next saat tu kita dah tak panggil dia dah jadi mayat, dia dah jadi body, dia dah jadi datang dengan ambulance, kalau hidup balik dengan ambulance dengan kereta, kalau tak you balik dengan main jenazah. So the only thing that matters is your life, your nyawa, your value, apa yang you tinggalkan lepas. Mungkin sebab saya kerja kat hospital, saya selalu fikir tentang mati. That means you think, kalau aku mati hari ni apa yang aku tinggalkan. Kalau aku mati hari ni, aku segan tak tengok video yang aku post malam. Kalau aku mati hari ni, anak-anak aku malu tak tengok konten yang aku buat kemarin. So I think it came from pengalaman saya bekerja di hospital, melihat kematian dan kelahiran setiap hari. Melihat kepada dunia realiti, yang mana kemegahan, kekayaan, titles, social status, ini yang menjadi kejaran at the moment untuk generasi muda. Tapi you seen lebih lagi. Exactly. Yang macam dah dapat benda tu tapi dah mati juga. Macam kita manusia kan. So macam harimau meninggalkan belang, but kita meninggalkan konten-konten internet. So itu yang sangat-sangat bahayalah. So nak tanya Dr. Mala sebagai seorang doktor, sebab walaupun dikenali sebagai influencer yang positif, saya sebagai seorang doktor, Dr. Mala belajar kat mana? Saya belajar dekat Ukraine, Crimea State Medical University, Ukraine. Why? Sebab saya tengok banyak kalau betul-betul profesional ni, tak kira lawyer ke engineer ke doktor perubatan ke, semua memang kau boleh outsource di luar daripada Malaysia. Malaysia punya pendidikan perubatan ni sebenarnya tak cukup bagus ke apa sebenarnya? No. Bagi saya belajar di luar negara sebab saya tak dapat tawaran di dalam negara. Saya tak dapat tawaran di universiti awam Malaysia untuk bidang perubatan. Saya hanya ditawarkan perakaunan. Because so saya hanya dapat perakaunan. Therefore kalau saya nak belajar sendiri, it has to be sendirilah. That means kena keluarkan duit sendiri, bukan ditanggung kerajaan. Then I have to make the choices. Of course at that time keadaan kewangan keluarga saya terpaksa memilih pilihan ataupun route yang paling murah dari segi bayaran. So ada universiti swasta di Malaysia tetapi bayarannya mahal. Jika diberi pilihan sekarang, saya akan belajar dalam negara. Kenapa? Because perubatan ni adalah bidang yang kita rawat pesakit kan. Therefore kalau kita waktu belajar tu kita di dalam negara, kita dah kenal pesakit dan penyakit yang common di Malaysia. So waktu praktikal tu kita dah normalize dengan sistem, dengan data, dengan bahasa, berinteraksi dengan everything. So because I belajar dekat luar negara, I went through a lot of difficulties dari segi bahasa. You nak interact dengan patient, you nak tanya sejarah, banyak juga. Macam bila I buat posting OB-GYN kan dekat sana, you tanya patient Russian, dia cakap benda lain, kita tulis benda lain, kita present benda lain. So we went, thank God student lah. So we went through all that difficulty. So dia agak rumit sikit. Dan bila kita balik, again susah sebab kita praktis dalam sistem yang lain. Bila kita balik tu kita kena double bersusah payah daripada so budak students yang memang Malaysia train, dia orang cepat, dia orang laju. Because dia dah tahu, dia kenal, especially let's say lah, dia orang belajar kat UIA, lepas tu dia kerja dekat hospital Kuantan. Jadinya dia dah kenal, waktu student dia dah kenal nurses tu, dia dah kenal pakar tu, dia dah kenal MO tu, jadi dia cepat. Yelah dah buat kontak, dah apa semua, jadi dia fast track kan sebenarnya. Dia tahu OT kat mana, scope room kat mana, lab kat mana, jadi dia cepat. So sebenarnya misconception lah. Ni kita tanya the actual doctor sendiri tau, sebab kadang-kadang it's just a perception. Orang rasa macam kat luar tu bagus, tapi until dia dah go through, ini speaking from experience lah kan. Okay, that is very good. In my experience juga, ini pendapat peribadi saya, minta maaf kalau saya salah, tapi pendapat peribadi saya, a lot of very well to do pakar sekarang, in my opinion most of them are Malaysia trained. Both diorang punya undergraduate dan diorang punya master, diorang punya kepakaran. So bila diorang memang UM trained, UKM memang locally trained, diorang menjadi very good, especially surgeons, especially pakar bius, pakar bedah, pakar OB-GYN, pakar yang bersalin kan, because diorang dah di train dengan sistem itu sekian lama. So
in my opinion, they become very good doctors bukan sahaja in terms of pandai merawat pesakit, tetapi juga dengan diorang punya personal relationship skill dengan pesakit. They become favourite doctors dengan cara macam, because dia faham adat, culture. So dia boleh blend dengan patients better berbanding 12 tahun, 15 tahun dah belajar dekat luar negara, US, UK, bila balik nak cakap Melayu pun pelat. Faham? Dia memang pandai, tapi bila kita refer makcik tu kat patient, tak nak lah, Dr. Bala je rawat boleh tak? Makcik tak nak pergi kat doktor tu. Tak boleh cik, dia pakar buah pinggang, tak nak. Cik tak nak pergi kat dia. Dr. Bala pun nampak macam pakar juga, tak nak pergi. So sebenarnya actually people skill tu penting tak? Dia nak rasa selesa, dia nak rasa macam orang yang boleh percayai. Apa ni masalah mana? Oh rupanya datang dari Goping. Betul, because dah lama sangat kat luar dia jadi pelat dan dia tak faham sistem kita. Dia lain, dia punya specialist training lain. I'm not saying they're all bad, but they struggle a little bit. Dia kena kembali kepada sistem kita, then it's only okay. Dia macam boleh blend lah, dia makan masa sikit lah. Okay, jadi nak tanya Dr. Mala pula tentang, have you heard about work-based learning? Work-based learning ni yang saya tahu it's more of a skill-based industry. Contohnya macam electrical, technical, nursing, pharmacies, diorang is work-based learning. Sambil belajar tu dia kerja. Betul? Betul. Dia kalau tidak, kalau universiti biasa dia belajar adalah praktikal sikit, like literally sikit. Correct. Lepas tu baru dia out in the real open. Tapi yang work based learning, dia memang sambil dia belajar tu part of dia punya plan pembelajaran juga, dia terus kena masuk dalam industri. So itu yang ada 5 tadi tu. So what do you think dalam bidang perubatan ada this kind of concept? Actually kalau tengok nursing for example, nurses memang waktu student itself diorang kena pergi praktikal. Waktu student nurse diorang akan masuk kerja malam, kerja petang dan kita orang doktor-doktor ni suka berkawan dan mengacau budak-budak nursing ni. They're very cute, they're very young, you know. And I suka pergi tanya ada gunting tak dalam poket. Ada pemadam, because they have a set of things yang diorang suka simpan, very lovely. So I have come across them. Bila work-based learning ni, satu sebenarnya dia orang dah mentally prepared. Dia dah nampak dah betapa busynya kita, kerja malam macam ni, kerja pagi macam ni. Dia dah nampak dah doktor waktu kerja bila ada patient garang, tiba-tiba bila tak ada patient kita boleh berkawan, because bila ada patient our focus and concentration is different. And also kalau you all nak jadi influencers kan, dan masuklah dalam industri yang macam ni, yang you belajar sambil tu you bekerja. Because then you boleh instill diri you dengan pengalaman dan pekerjaan, because you have the experience kan. Contohnya you belajar pharmacy for example, you belajar untuk pegawai pharmacy. So sambil you belajar tu, you juga akan belajar tentang dia punya ilmu dia, what is zinc oxide, apa tu hyaluronic acid. And then you juga akan belajar the practical part. So bila you nak jadi influencer, ilmu you tu dah kuat tau, dah dekat situ, because you dah buat dua-dua. And then bila contohnya lah you review skincare, so you boleh review benda tu dengan lebih higher weightage, because you ada ilmu tu. So you boleh cakap okay ni ada vitamin C berapa banyak, ni ada retinoid. You become more valuable to yourself, your industry, and to the society around you. Dan kalau you jadi influencer, you become lagi tinggi value you kepada influencer you. So kalau adik-adik ni macam lemah nak belajar lama-lama 5 tahun nak jadi doktor, tapi please jadi doktor Anyway, kalau tak larat, tak mampu, you know, 3 tahun, 5 tahun nak buat law, nak buat, at least masuk yang work based learning macam ni, because they can instantly earn, tapi you dapat ilmu juga, and you dapat pengalaman, and you have value to give up in the social media if you want to. That's your choice. Okay, before this, macam kita takat buat kejururawatan, before they were frontliner, dia memang disanjung tinggi kan. Jadi but then kita tampak juga penat dia memang barai tu macam mana. Is it like a high paying job dan sebagai nursing? Like my sister is a nurse, memang sangat high paying sebenarnya. Ramai orang tak tahu. Maybe you boleh share sikit how they really can make money, macam mana dia boleh buat duit sebenarnya. Okay, sikit ke banyak? Sebelum saya jawab soalan you, saya sebagai seorang doktor ingin menjadi suara kepada jururawat di Malaysia. Saya masih rasa gaji jururawat di Malaysia perlu di-revise, perlu ditinggikan, sebab tenaga dan input yang mereka berikan itu jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka dibayar sekarang. Okay, I want to put that forward. Because in my opinion, nurses perlu di-compensate, perlu di-reward
as equal as doctors as well. Of course, ilmu kita lain, but a 10 years nurse is equivalent to a junior doctor. Alright, so I want to put that forward. Having said that, adakah gaji nurse tinggi? Of course, nurses masuk boleh dapat, sorry to say, 2 hingga 4,000. Masuk. Masuk awal-awal lah. Masuk awal-awal. And trust me, bila dia orang muda, belum kahwin, single lagi, belum ada anak, dia orang buat double. Public holiday kerja double. They can earn. Dia orang punya OT tu sama banyak dengan dia orang punya gaji. Oh. Plus nurses ni kerja dengan doctors. Okay, doctors ni ada satu masalah kita orang suka curi pen nurse. Kita orang datang kerja mesti confirm tak bawa botol air, tak bawa makanan, tak bawa apa-apa. So nurse akan jaga kita, tapi kita juga rajin belanja dia. Kalau dia orang kahwin, kita nak chip in untuk beli hadiah tu lebih. Kalau kerja malam confirm, macam saya kalau kerja malam confirm saya akan belanja makan. So kuranglah sikit dia orang punya expenses tu, sebab kita dah cover sikit kan. So selalulah kalau yang kat kerja kat OT tu and all that, it's normal lah. Yang kerja kat hospital ni faham apa Dr. Mala cakap kan, rahsia kita jangan bagi tahu orang luar. So and nurses ni tengok dari macam say medical expenses kan, you nak tanya advice kalau orang lain kena pergi ambil nombor tunggu kan, tak payah doktor, aku ada ni lah, kenapa aku ambil ubat ni, settle lah, cepat lah. Sebab you memang kerja dengan doktor pakar kan, you pregnant ke apa ke, cepat lah. So dia kurang lah sikit expenses you kat sana. Okay, gaji dia orang kalau kerja kat Malaysia, awal-awal you masuk tu at least 2 hingga 4,000 tu boleh dapat lah. Tapi jangan tengok gaji awal tu je. After some time, bila you dah buat post basic, you ada value, you dah ada experience, and then let's say you masuk cardio, you masuk OT, you masuk tempat macam tu, even ICU ke ER ke, and then gaji you double. Boleh dapat sampai double. Okay, bulanan ni. You kerja shift. So waktu kerja you lebih pendek, waktu free you lebih panjang. And then the good thing about nurses yang orang tak nampak, satu value yang nurses ada adalah dia orang ada sisterhood. Dia orang ada very good support system. Dia ada satu kumpulan kawan yang dia orang very friendly. Dia orang tolong each other, kawan each other. My sister is a nurse herself. So her group of friends is very important for her. So mental health dia orang, dia orang seronok je. Macam doktor ni kita orang kerja lebih pada lone ranger lah. Okay? Tapi nurses ni dia setiap shift dia memang akan ada kawan dia, daripada dia masuk tu sampailah dia dah middle age, dia tua tu, dia akan ada satu group of friends. That's a long time. Yeah. So dia ada satu sisterhood punya feel tau. So dia you seronok lah kat situ kan, you berkawan, you everything. And kalau you pergi Saudi, you pergi kalau you pergi keluar negara, tinggi tau gaji dia orang. Berapa lah sikit? Diorang ingat influencer paling tinggi sekarang ni. Nurses pergi kerja dekat Saudi, sebulan diorang boleh dapat 15 hingga 25 ribu ringgit Malaysia. Itu all in ke? Basic je ke apa tu? Tak silap saya all in lah. Tapi dia orang boleh dapat lebih kalau dia orang lagi rajin OT. Kalau tak silap saya kat sana, dia kerja 7 hari, cuti 7 hari. Tapi dia orang kat sana cuti pun dia orang akan kerja juga. Then itu basic nurse tau. Kalau you post basic lagi tinggi. Kalau you sister lagi tinggi. Kalau you dah macam master, lepas tu you pergi kat sana jadi quality manager, you jadi operational manager, lagi 40-50 ribu gaji. And then biasanya nurses buat apa tau? Sorry nurses, aku pecahkan terbelang korang. Tapi biasanya nurses dia orang buat apa tau? Dia orang pergi kerja setahun, balik cuti 3 bulan, 6 bulan cuti. Dia beli rumah, dia renovate, dia beli Ella, sofa. Aku geram je tengok dia buat rumah dia tu tau. Sebab dia cuti, duit dia banyak, lepas tu dia cuti kan. Lepak-lepak, lepas 3 bulan, 6 bulan dia bosan, dia pergi, dia sambung balik kerja setahun, 2 tahun, dia kumpul, dia balik. Yang bestnya dia orang boleh bawa husband, dia orang boleh bawa anak, dia boleh duduk tinggal kat situ. And some of the, dia bergantung pada agent yang dia pergi. Some of agents tu memang dah bagi free flight ticket untuk balik. 2 tahun, 2 kali setahun, 4 kali setahun or something like that. And lepas tu bila dia rasa macam dah cukup kan, okay, rumah dah settle, ni dah settle, lepas tu dia bayar semua. Dah macam dah secure lah orang kata, dia sambung balik kerja kat sini. Dengan gaji yang basic, happy duduk dengan husband, mak kat belakang rumah je apa semua, dia kerja balik. Okay. Lepas tu tiba-tiba kalau perlu, dia resign, dia pergi balik, dia kerja balik, nanti dia datang balik. And the demand is everywhere. Australia, UK, Singapore, Middle East, like Saudi, Jordan, dia orang pergi, that's their salary. And dia tak payah takut ada orang baru yang datang, dia secured. And lagi lama dia, lagi dia experience, lagi naik gaji dia. It's not the other way around. Kalau macam influencer kan, kau dah influencer yang lama-lama, kau dah lapuk, dah you kena turunkan harga you katanya untuk secure projects kan. It's the other way around. And demand dia orang sampai umur 60-65 tahun tu, dia orang masih
valuable to the industry. So, that is a very thoughtful lah bila you kata dia terbalik. Kalau nurse ataupun you dah ada background education ataupun kelayakan sebagai nurse, dia makin tinggi. Yes. Tapi influencer actually makin menurun. If you don't mind me asking, Okay. kalau macam compare dengan other influencers, kalau you diberi tawaran, you know, like podcast ke apa-apa ke, like is it how's the pembayaran tu macam mana? Lagi mahal ke ataupun memang murah ke atau macam mana? Okay, macam ni saya ada kerja hakiki. I'm also a trainer. I'm also a doctor. So saya ada kerja hakiki. Saya dah ada pendapatan minimum yang saya perlukan dan saya dah secured kan. So kalau nak suruh saya keluar buat sesuatu ataupun nak suruh saya buat additional content, it must be worth it lah untuk saya. Betul. Okay, therefore Ni nak compare dengan influencer luar sana lah yang kata macam you know. saya ada prinsipal saya. Okay. This is my harga, this is my rate. Okay, dan saya ada staff untuk dibayar gaji. Yeah. And this is it. Tapi saya bukan sombong tau. That means I'm not okay. So if tawaran tu kena dengan harga saya, I take it. But if they tak mampu and they don't want, then I'm sorry because I won't budge. But saya tahu they are influencers dengan nombor yang lebih tinggi daripada saya dari segi following. Okay. Okay, saya tahu for a fact that influencer yang ada 1 million follower dekat TikTok. Tapi harga dia less than half of my price. Why is that? Tapi follower dia lagi tinggi kot. Should be matematik dia lagi mahal. Ada beberapa faktor. Number one, it's how you value yourself. It's how you calculate per hour worth of yourself. Betul tak? Betul. Kalau you rasa Everyone lain-lain. Yes. Kalau you rasa bagi saya gaji untuk satu hari banyak ni dah banyak untuk saya. Kalau you rasa tu dah cukup banyak untuk you, banyak lah. Tapi you imagine lah kalau macam bayaran untuk, you faham tak? I mean, I don't want to discriminate people according to dia orang punya pekerjaan. Tapi saya bagi contoh, kalau orang yang bawa, contohnya lah bawa kereta Axia dengan orang yang bawa kereta Ferrari. You tak boleh bagi gaji sama kan? Tak sama. Komitmen dia pun lain. Tapi masa sama, betul tak? Betul. So, dia bawa Ferrari tu lagi mahal. Okay, dia bawa Axia ni murah sikit. Tapi both can drive, same things. You bayar influencer yang value dia Axia, then you pay lesser lah. Tapi I bawa ilmu perubatan, I bawa value of higher. So, that's my price. But it's also demand and supply. It's also supply and demand because kalau influencer yang general mungkin ramai. Influencer yang cantik, follower tinggi 1 juta, client agency pun akan tunjuk ni harga dia, ni harga dia. So you faham tak you punya competition, because it's about you rasa dia tak niche lah. Yes, tapi macam you nak influencer dalam bidang sekian-sekian, then ada limited number sahaja. So meaning to say, macam dia ada juga influencer pakar. Kalau kita ada doktor pakar kan. Maksudnya specialist of course harga dia tak sama, okay. Jadi macam and there's another thing correct me if I'm wrong. Saya rasa rate influencer pun makin lama makin turun because it's a red ocean. It's no more blue ocean. Maybe 5 years ago, influencer ni berenang di dalam blue ocean because dialah yang ada 300,000 follower. Dialah yang ada 500,000 follower, 1 juta follower and Back then. So blue ocean. So orang yang tahu business dia tahu when you have a blue ocean, everybody will come into the sea. And then it becomes a bloodbath. Now you have red ocean. Everybody nak jadi influencer. No, I tengok orang biasa, bukan orang biasa lah, I tengok macam aku kenal lah dia ni. Aduh, terkejutnya ada 200,000 follower. Macam tak perasan kau dah jadi influencer ke, babe? Faham tak? So macam everyone ada account dan suddenly everybody boleh tiba-tiba jadi viral dan followers naik. So dia dah jadi agak red ocean. When it becomes red ocean, this client dengan agency dia pandai tau. Dia akan pull. Dia akan baik paling murah. Yes, dia akan pull balik. So value anda akan jatuh. So it's the harga ni for me it depends on how you value yourself. True. And how your client value you. Macam contohnya lah. You nak cakap tak boleh. Saya ada 1 juta follower, satu video saya 10,000. Okay. Kalau tak ada orang nak ambil harga kau letaklah RM10 pun orang tak nak, masalahnya. True. Tengok dia punya weight apalah kan. Kalau sekadar cantik, like banyak je orang cantik. Okay, but it's a very
well thought lah. I think perbincangan ni memang banyak golden nuggets. But at the same time juga nak berikan kesedaran kepada banyak pihak lah. Kepada ibu bapa pun ya. Kepada generasi muda pun ya. To reframe balik. Bukan tak boleh tapi do it right. Jadi okay, kata-kata akhir lah yang boleh disampaikan like directly to orang kata mother yang tak tahu. Nak macam anak aku minat ni, aku nak push ke, aku nak bagi freedom juga like to mothers, dan juga kata-kata kepada like young generation what is success. I mean what they should pursue yang orang kata secure. Kepada ibu bapa dan juga generasi muda di luar sana yang baru nak menapak ke dalam bidang kerjaya. Tanya diri anda, apa maksud kejayaan kepada anda? Not kepada dunia tau. Kepada diri anda, apa maksud kejayaan, apa yang you rasa kalau you dah buat ni you berjaya. Because satu ketika dahulu untuk saya, kalau saya dah jadi doktor je saya dah berjaya dah. Saya nak title doktor tu je depan nama saya. Dan sampai sekarang bagi saya itu adalah kejayaan paling besar dalam hidup saya, that I have become a doctor despite all the struggles and challenges. Saya dapat tawaran lain, saya no, I still want to become a doctor. So segala yang saya buat dia still berkaitan dengan benda tu juga. So you must ask yourself, apa maksud kejayaan? Kalau you tanya saya 20 tahun yang lepas, I would have give you a different answer. I would have given you a different answer. But sekarang bagi saya yang sudah berusia 41 tahun, seseorang doktor, saya sudah dapat fame, saya sudah dapat anugerah, saya sudah ada keluarga, saya ada ibu bapa yang tua, saya dah ada anak-anak. Bagi saya kejayaan adalah ketenangan. Bagi saya kejayaan adalah security. Bagi saya kejayaan adalah bila saya tahu saya telah membantu at least satu insan pada hari ini. That for me, that is success. Tapi you kena tanya to yourself, apa itu kejayaan? Dan another very important question, every time you stand here, every time I do something, is because saya takut. I ask myself, where am I dalam masa 10 tahun? Di mana anda 10 tahun daripada sekarang? So you kena aim something, you kena ada a goal and then you work towards the goal. You tak boleh macam, okay sekarang saya bekerja sebagai sekian-sekian di sini. Then you rasa secure. Okay, security is good. But where dalam 10 tahun, macam saya kan when I was a junior MO, okay, dan I masuk private, I was junior MO. I was so scared. Apa akan berlaku 10 years later when my company think I'm redundant sebab banyak younger doctors are coming. That's why I did MBA, because I nak add value to myself. So you kena sentiasa add value to yourself. So tanya diri anda, macam sekarang kalau awak 17 tahun, di mana anda waktu awak 27 tahun? Kalau awak 27 tahun, di mana awak ketika awak 37 tahun? Jangan cakap kahwin, anak 2, suami kaya, jangan cakap macam tu. Itu betul. You kena ada macam, who are you to the world? Apa yang you tinggalkan? Apa sejarah yang, apa tapak yang, apa belang harimau yang awak tinggalkan? So ask yourself, where will you be 10 years later, and always work towards that. Tapi most importantly, always have a goal. Tak salah adik-adik nak jadi influencer. Tak salah nak gunakan platform media sosial untuk memberi informasi, maklumat, untuk buat hiburan, untuk gunakannya sebagai platform untuk menjana pendapatan ataupun kerjaya. Tak salah. Tetapi jangan sampai anda jatuhkan maruah anda. Jangan sampai anda menyesal. Jangan sampai you pergi on a path, you dah masuk satu laluan, and then you menyesal. And then bila you nak patah balik, it's too late. You nak ke hadapan, jalan tu dah tertutup. You dah tak tahu nak buat apa. You stuck because you followed the trend. Jangan buat macam tu. Carilah ilmu setiap masa, because ilmu adalah satu-satu benda yang tidak boleh dirampas daripada awak. Yeah. I think it's a very well said, sangat-sangat komprehensif, dan setiap kata-kata bibit yang keluar semua like is gold. Maksud, thank you so much Dr. Mala. Tapi saya pasti sampai sekarang orang tak puas lagi. Kenapa nak tutup sekarang? Orang nak tanya lagi. Jadi kalau anda nak tahu lagi, anda boleh ikut secara terus, iaitu Dr. Mala Celoteh di TikTok. Dan di mana lagi boleh nak dengar celoteh-celoteh yang bermanfaat ni? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter saya ada tapi saya jarang tekan masuk.
YouTube pun ada juga dijaga. It's there lah. Semua konten tu sama di semua platform sebenarnya. Jadi Dr. Mala, kita daripada YEG Borak Kerjaya sangat bersyukur Thank you that so much. you are here to share your insights, dan kita harap penonton-penonton di luar sana terinspirasi, ramai yang nak masuk ke bidang perubatan, jadi nurse, nak jadi doktor dengan kata-kata daripada Dr. Mala. I hope you guys are inspired. Kepada Dr. Mala, terus inspire people. Thank you so much. Dan please, lebih ramai lagi saya nak tengok anak-anak muda, terutama daripada Pantai Timur, terutama daripada kampung-kampung, lebih ramai anak muda masuk dalam bidang perubatan, farmasi, nursing, MA, doctors, doktor pakar. We can do it. Yang paling penting, tak perlu terror bahasa Inggeris kalau korang nak masuk semua pekerjaan ni. English is just a language, it's just a medium. You can learn along the way. Yang penting niat nak tolong orang. Guys, dengar tu. It's a challenge. Take the challenge. Satu hari jumpa Dr. Mala. Dr. Mala, saya dah jadi doktor because of you. Itu orang kata kebanggaan yang luar biasa. Sampai di situ saja guys. Saya Wasiril Aswad. Kita jumpa lagi pada episod akan datang di Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy.